Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan beberapa perlawanan tumpuan UEFA Nations League yang telah pun berlangsung awal pagi tadi. Croatia mudah membendam tuan rumah Austria 3-1, memberikan kejayaan kepada mereka untuk marah ke pusingan akhir, dan Denmark memberikan kejutan besar apabila berjaya menewaskan juara musim lalu iaitu Perancis dengan jaringan selesa 2-0. Virgil van Dijk berjaya membantu Belanda untuk mengalahkan Belgium 1-0 dengan jaringannya sekaligus membawa pasukannya ke pusingan akhir UEFA Nations League. Manakala Poland menang tipis ke atas tuan rumah Wales 1-0 dengan jaringan dihasilkan oleh Karol Swiderski. Juara bertahan Perancis gagal ke pusingan akhir UEFA Nations League. Juara musim lalu, Perancis yang juga juara bertahan Piala Dunia gagal bertahan ke peringkat akhir Nations League musim ini setelah tewas buat kali ketiga dalam kumpulan sekaligus membuatkan mereka gagal untuk mempertahankan kejuaraan mereka pada musim ini. Mereka dilihat menurunkan kesebelasan utama terbaik mereka dengan Kylian Mbappe, Olivier Giroud dan juga Antoine Griezmann bagi jentera serangan, tetapi masih menemui jalan buntu dalam cubaan merobek gawang pasukan Denmark. Denmark pula turun tanpa sebarang tekanan, berjaya menyaingi pemain-pemain bintang Perancis dengan Christian Eriksen berjaya mengawal bahagian tengah mereka dengan baik. Dua jaringan mereka berlaku dalam masa yang singkat iaitu pada minit ke-34 oleh Kasper Dolberg dan 5 minit kemudian oleh Andreas Skov Olsen, cukup untuk meranapkan impian Perancis musim ini. Croatia marah ke pusingan akhir dengan bergaya. Kemenangan 3-1 ke atas Austria awal pagi tadi berjaya membawa mereka ke pusingan akhir dengan menjadi juara kumpulan. Pemain veteran Real Madrid, Luka Modric berjaya membuka jaringan buat Croatia seawal minit ke-6, tetapi berjaya disambarkan kembali oleh Austria dengan jaringan Christoph Baumgartner selang 3 minit kemudian. Mereka memulakan sehingga minit ke-69 untuk pemain yang masuk sebagai gantian, Marko Livaja, untuk meletakkan mereka 2-1 di hadapan. Sebelum pemain pertahanan Croatia, Dejan Lovren berjaya meledak jaringan ketiga untuk mereka terus berada selesa di hadapan. Belanda berjaya menepati ramalan ke pusingan akhir. Mereka berjaya marah ke pusingan akhir buat kali kedua berturut-turut setelah berjaya menewaskan skuad bintang Belgium sudah membadai dengan jaringan 1-0 oleh Virgil van Dijk. Belgium sepatutnya sudah mendahului dengan peluang yang ada melalui Eden Hazard dan juga Batshuayi, tetapi kurang klinikal dalam menghasilkan jaringan. Belanda kemudian bermula garang pada separuh masa kedua, lebih agresif dan memberikan tekanan lebih tinggi dalam menguasai pasukan Belgium itu. Kemenangan Belanda ini berjaya melebarkan rekod mereka 15 perlawanan tanpa kalah. Berikan masa untuk Mbappe berehat, kata Didier Deschamps. Di sebalik kegagalan mereka untuk marah ke peringkat akhir UEFA Nations League musim ini, beberapa faktor telah pun diberikan oleh jurulatih Perancis itu sebagai punca mengapa mereka gagal untuk memberikan persembahan yang terbaik pada kali ini. Antara yang disebut adalah kurangnya rehat oleh para pemain semasa mengharungi saingan Liga telah memberikan impak besar dalam aksi mereka. Dengan itu, dia mengharapkan setiap jurulatih kelab dapat memberikan rehat yang secukupnya untuk pemain-pemainnya, terutama sekali Kylian Mbappe yang dilihat kurang memberikan impak pada aksi kali ini jika nak dibandingkan dengan rekod di kelabnya. 10 gol berjaya dihasilkan daripada hanya 9 perlawanan sahaja dan hanya terlepas 1 perlawanan dengan PSG. Deschamps semakin gusar dengan persembahan anak buahnya menjelang Piala Dunia Qatar yang hanya tinggal 2 bulan sahaja lagi. Era baru Itali telah pun bermula, kata Jorginho. Setelah menang 1-0 ke atas England dengan menampilkan ramai muka baru, pemain tengah itu berkata mereka kini bermula dengan sangat positif dalam membentuk era baru pasukan bagi mencapai kejayaan di masa akan datang. Mereka yang merupakan juara Eropah tetapi dengan prestasi yang tidak menentu telah membuatkan mereka gagal menempas slot ke Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut selepas kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2014. Kemenangan ke atas England ini telah membuka peluang mereka untuk marah ke peringkat akhir Nations League sekiranya mereka mampu untuk mengalahkan Hungary pada perlawanan akhir nanti. Jorginho juga menambah yang kemenangan ke atas England ini adalah sangat kritikal dalam memberikan rasa keyakinan baru buat gadingan muda dan berpengalaman dalam skuad mereka. Jamal Musiala gembira memilih Jerman berbanding England. Keputusannya untuk mewakili Jerman adalah salah satu keputusan yang tepat dan dia sangat gembira berada dalam skuad sekarang ini. Dia yang telah mewakili England pada peringkat bawah umur itu dilihat sebagai sebahagian daripada masa depan baru England, tetapi memilih untuk mewakili Jerman pada peringkat senior memberikan tamparan hebat kepada England pada ketika itu. Dia yang dilahirkan di Stuttgart telah menghabiskan sebahagian besar masa budak-budaknya untuk bermain di England untuk mewakili Chelsea dari 2011 ke 2019 sebelum berhijrah mewakili skuad senior Bayern Munich pada tahun 2019. Dia juga sempat menjadi kapten untuk pasukan junior England sebelum membuat keputusan untuk menyertai skuad Hansi Flick bermula tahun lalu. Jerman akan bertemu England awal pagi nanti dengan perlawanan pelengkap jadual kerana kedua pasukan sudah pun tidak layak untuk marah ke peringkat akhir, tetapi dilihat sebagai medan untuk jurulatih mencuba corak permainan dengan pemain yang berbeza daripada sebelum ini.
Ten Hag sangat berbeza berbanding di ayat dahulu, kata Anthony. Corak latihan yang berintensiti tinggi yang diterapkan oleh Erik ten Hag di sini adalah sangat berbeza dengan apa yang dia telah lalui semasa di ayat dahulu, ujar pemain sayap Manchester United yang bernilai 100 juta pound itu. Walau bagaimanapun, dia masih berjaya untuk menyerap segala bentuk latihan yang telah dibuat oleh jurulatih itu. Dia berjaya menyediakan diri dahulu daripada segi fizikal dan mental kerana bukan senang untuk mereka semua berlatih dalam intensiti yang sangat tinggi itu. Dia percaya yang mereka mempunyai pasukan yang sangat kuat, tidak kira daripada segi mental dan juga fizikal, mampu untuk sentiasa berdisiplin dan sentiasa memberikan yang terbaik dalam membentuk kejayaan pasukan. Tiada masa untuk panik, kami akan sentiasa menyokong Southgate, kata Raheem Sterling. Dengan kegagalan mereka kali ini dilihat secara positif, mereka masih mampu untuk memperbaiki pasukan sebelum menyertai kejohanan sebenar iaitu Piala Dunia Qatar hujung tahun nanti. Mereka sudah pun melakar sejarah baru apabila marah sehingga ke final Euro 2020 selepas gagal melakukannya sejak 10 kali menyertainya. Ini adalah masa untuk mereka mula memikirkan sesuatu yang baru sambil cuba untuk mengembalikan keyakinan mereka dalam momentum untuk marah lebih jauh di Piala Dunia nanti. Dia menambah lagi yang Southgate adalah orang yang betul untuk membawa mereka untuk melakar sejarah baru pasukan selepas beberapa kejayaan yang telah mereka kecapi bersama dalam tempoh beberapa tahun ini. Dia juga berharap untuk menang apabila bertemu dengan Jerman nanti bagi memperbaiki prestasi dan hubungan mereka dengan para penyokong yang sentiasa mahukan yang terbaik daripada mereka. Adakah Leandro Trossard bakal kembali bersama Graham Potter? Pemain antarabangsa Belgium itu merupakan tonggak penting semasa Graham Potter mengandalkan Brighton sebelum berhijrah ke Chelsea. Menurut beberapa sumber yang kuat mengatakan Trossard bakal ke Chelsea untuk mengikuti bekas pengurusnya itu. Akan tetapi, dia sendiri telah menyatakan buat masa sekarang ini adalah perkara yang tidak masuk akal kerana tumpuannya masih bersama Brighton. Untuk membantu pula pengurus barunya, Roberto De Zerbi, dia ada menambah lagi sekiranya dia berpeluang untuk ke Chelsea, dia mungkin akan pergi, tetapi bukan untuk berada di bangku simpanan. AC Milan yakin untuk melanjutkan kontrak Rafael Leao. AC Milan sangat yakin untuk melanjutkan kontrak Rafael Leao bagi mengelakkan pemain antarabangsa Portugal itu meninggalkan mereka sebelum kontraknya tamat pada hujung 2024. Walaupun dilihat seperti sangat sukar untuk mengekalkannya di San Siro, mereka akan terus mencuba dengan memberikan kenaikan gaji daripada 2 juta euro kepada 6.5 juta euro setahun bagi menutup peluang Manchester City dan juga Chelsea yang begitu berminat untuk mendapatkannya. Perpindahan Antoine Griezmann ke kelab lamanya mungkin akan menjadi kenyataan dengan Barcelona yang masih terdesak untuk mengebagi kedudukan kewangan mereka. Griezmann dilihat sebagai jalan mudah untuk mereka melakukannya. Dia bakal dilepaskan kembali ke Atletico Madrid pada Januari nanti dengan klausul perpindahan sekitar 35 hingga 40 juta euro. Tetapi Atletico cuba bertindak bijak dengan hanya mahu mengeluarkan tawaran 25 juta euro sahaja kepada Barcelona sebagai rundingan. Atletico Madrid pilih Emiliano Martinez. Dengan kabar angin terbaru mengatakan Jan Oblak akan ke Manchester United setelah kontraknya tamat pada hujung musim nanti. Penjaga gol utama Argentina itu menjadi antara pilihan utama bagi menggantikan Oblak sekiranya dia pasti berpindah ke sana. Manchester United dalam dilema berkaitan kontrak terbaru David De Gea. Manchester United masih dalam perkiraan adakah mereka mahu melanjutkan kontrak pemain yang berusia 31 tahun itu ataupun sebaliknya. Dia merupakan penerima gaji tertinggi di kelab pada musim lepas dengan nilai 384 juta pound. Mereka dikatakan berminat untuk mendapatkan Jan Oblak daripada Atletico Madrid sekiranya pemain itu tidak melanjutkan kontraknya yang akan tamat pada hujung musim nanti. Dan itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.